Berita sukan. Malaysia menamatkan saingan sebagai tuan rumah Sukan Commonwealth dengan mengutip 36 pingat, iaitu 10 pingat emas, 14 perak dan 12 gangsa. Sekian berita dari Pusat Berita Radio RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bersama dengan saya Faiz Azlan. Seperti biasa anda saksikan Bual Konti, bukan sembang biasa. Menjentik masyarakat pada malam ini bersama dengan saya. Ceritanya mengenai Hari Radio Sedunia 2022. Tahun ini disambut pada 13 Februari. Sebab apa? Yang bersama dengan saya pada malam ini bukan calang-calang. Dan kalau anda saksikan kami pada malam ini, nak bersama dengan tetamu-tetamu kita kejap lagi, saya akan perkenalkan seorang demi seorang. Boleh saksikan kami di saluran Berita RTM My Freeview 123 ataupun di Facebook Berita Radio Bervisual Continuous. Juga di YouTube boleh cari kami melalui kata carian Bual Konti. Tiga saluran serentak untuk siaran pada malam ni. Baik, terus kita cerita mengenai radio. Sambutan Hari Radio bersama dengan saya dua juru hebah, dua generasi berbeza, tetapi daripada satu radio yang sama. Kalau dulu dipanggil RMIK, Radio Malaysia Ibu Kota, sekarang ini panggil KLFM. Dua juru hebah bersama dengan saya Muhammad Nur Amin ataupun Nur Amin Moshi Moshi. Terima kasih Abang Nur Amin bersama dengan kita pada malam ini, dan juga Diani Syazlina Ahmad Rashdi ataupun Diani Dolce. Dianilah Dolce. Itu nama di radio lah. Dekat radio tu. Dua juru hebah, seorang generasi emas, seorang generasi masa kini. Mesti ada perbezaannya antara yang dulu dengan yang sekarang. Abang Nur Amin boleh cerita mengenai bagaimana permulaan di Radio Malaysia Ibu Kota pada tahun 70-an dulu. Sebab apa Abang Nur Amin dulu terkenal dengan Moshi Moshi. Sudah semestinya ramai yang nak mengetahui, ramai yang merindui dengan Abang Nur Amin. Bagaimana waktu zaman abang sebagai juru hebah radio dulu? Kita memperkatakan tentang penyiaran radio dulu dan sekarang lah. Baik. Saya hidup banyak zaman. Saya hidup di zaman Jepun. Betul. Hidup di zaman Inggris, pemerintahan British. Hidup zaman komunis. Hidup di zaman lepas merdeka. Baik. Dan hidup di zaman multimedia. Okey. Jadi kalau dulu radio pada tahun 1943-45, baik, mendengar radio adalah sesuatu yang very rare. Pada masa itu zaman pemerintahan Jepun, radio dianggap sebagai propaganda pihak musuh. Jadi siapa dengar radio dapat ditangkap dengan radio, potong kepala. Sampai macam tu sekali. Susahnya nak dengar radio waktu zaman dulu. Very rare. Tapi zaman sekarang tak ada. Banyak stesen radio engkau orang tak dengar pun. Engkau orang dengar, tapi dengar sambil lewa. Okey. Sebab radio ini adalah nafas. Baik. Nafas itu tidak boleh didengar dengan telinga. Tetapi dengan pendengaran hati. Betul. Kalau kita dengar, tutup kedua telinga kita, dia akan berbunyi. Bunyi nafas. Itulah radio. Radio hanya untuk didengar. Ya. Jadi dari nafas itu kita bentuk bagaimanakah ia boleh berkembang untuk menjadi suara. Baik. Suara-suara, berbagai jenis suara. Jadi suara itu boleh suara lantang, suara yang medium lantang, suara yang bass, ya. Jadi dibentuk. Di situlah kita harus menggunakan kreatif kita untuk membentuk nafas yang ada pada batang tubuh kita. Betul. Agar ia keluar sebagai seorang penyiar radio ataupun sekarang ni kamu panggil disc jockey, ya. Disc jockey. Pada 19 saya melibatkan diri saya pada tahun 71. Masa itu
radio ini adalah dalam statusnya primitif. Okey. Tidak ada alat-alat mesin yang macam ni. Dia menggunakan semua benda manual. Nak putar rekod pun manual. Apa lagi? Dari segi balancing, dari menggunakan mixer pun manual. Ya. Masuk tape dulu. Masuk tape CD. manual. Berbanding dengan sekarang, sekarang ni macam mana? Aku tak berapa tahu zaman sekarang. Kita kena dengar yang dari pengalaman sekarang lah. Daripada Okey. ni. Macam mana? Okey, kalau ikutkan saya di Cat 8 ni dah 9 tahun. 9 Alhamdulillah. tahun tu kira macam baru jugalah bagi saya. Tapi apa pun, macam Abang Nur Amin katakan tadi kan, dulu dan sekarang ni memang banyak beza. Kita memang tahu kalau radio tu, kalau dulu orang dengar hanya suara saja. Betul. Sekarang ni kalau nak dengar radio bukan suara je, wajah penyampai pun dah boleh tengok sekali. Dah boleh keluar dah kat TV. keluar sekali. Oh, itu yang korang semua make up. Tu kena make up Kena cantik lawa-lawa sekarang. bang. Oh, sekarang ni. Kena lawa-lawa. Tak tahu saya tu. Sebab ni kita begitu. panggil radio bervisual. Sekarang ni apa-apa pun bila macam Abang Nur Hamid katakan tadi, zaman dulu mungkin guna kaset, guna CD. Sekarang ni kita dah ada teknologi yang canggih, peredaran zaman. Jadi banyak benda barulah. Sepanjang tempoh saya berkhidmat selama 9 tahun ni pun, sebenarnya ini salah satu perubahan yang saya nampak lah di Cat FM sendiri. Bukan saja saya rasa di stesen Cat FM, malah di seluruh negeri juga malah menggunakan benda yang sama sekarang ni. Abang Nur Amin, kalau dulu ceritanya nak jadi penyampai radio ataupun juruhebah radio bukan senang. Kalau zaman sekarang kena ada pemilihan, ada interview. Kalau zaman dahulu? Dulu tidak. Okey, macam mana tu? Saya gempuk. Sebab minat saya dulu Baik. untuk menjadi seorang juruhebah radio. Sejak di kampung. Lepas sekolah saya akan berlatih membaca berita, berlatih memberikan berdialog, berdrama. Saya melatih diri saya hampir setahun. Kemudian habis saja sekolah, saya memberanikan diri saya. Saya kata kat ibu ayah saya nak pergi cari kerja. So saya terus sampai ke Kuala Lumpur ni. Jadi saya terus ke Angkasa Puri. Terus ke Angkasa Puri sampai pukul 6.30 pagi. Akhirnya saya berjaya melalui ujian suara. Ya. Pada masa itu pemilihan suara-suara ni dia berlainan. Okey. Pertamanya kita harus voice kita itu, suara kita itu harus sesuai dengan berita. Kalau berita tu dia nak suara dikasar sikit lah. Jadi saya dapat lah kan. So okey lah, sampailah begitu. Tapi bila kita dah masuk radio, dulu kita minat radio, mendengar stesen radio ni di kampung. Betul. Tetapi apabila kita berada di dalam radio itu sendirinya, ia sangat berbeza. Betul. Banyak yang kita pelajari dari penyiar-penyiar radio pada masa lalu. Saya fikir kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya sebut nama-nama lama-lama tentu tak kenal ya. Kalau dia ni kenal SM Salim. Saya kenal. Dia Tan Sri sebab- SM Salim. Penyanyi ya. Dia adalah pada mulanya seorang penyiar radio. Dia morning shift. Dia penyiar radio. Itu salah satunya. Seorang lagi pernah dengar nama Karim Muhammad? Karim Muhammad saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar kan? Anak saya pun tak pernah dengar. Jangan takut. Jadi itu sejarah. Karim Muhammad ini adalah seorang penyiar radio yang terkemuka pada tahun 1960-an. Termasuklah zaman-zaman itu, zaman 1960-an ya. Betul. Kemudian dia beredar ke depan. Maka timbullah macam siapa? Macam Mustazama, macam Ainul Jamal, macam Zainuddin Zainal. Betul. Tapi sekarang dah kecil nama dia orang. Nama dia orang dah kecil sebab sudah ditenggelamkan oleh penyiar generasi baru. Jadi kamu mempunyai bentuk audiens yang tersendiri. Macam dulu kami mempunyai audiens begini. Kamu mempunyai audiens begitu. Jadi amat berbeza dari segi penyampaian dan matlamat penyiaran
masing-masing. Terpegun betul, terpana kalau mendengar kata-kata hikmat daripada Abang Nur Amin ni. Banyak lagi sebenarnya kita nak korek sebenarnya. Sebab apa? Ilmu-ilmu ni lah kita tak dapat daripada orang lama ni kan. Dia ni kejap lagi kita akan perincikan dengan lebih lanjut. DJ sekarang ni, jureba sekarang ni nak kena buat apa? Nak kena jadi apa? Nak kena jadi penyampai ataupun jureba radio. Kejap lagi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ni dalam Bual Konti. Suara yang ke udara. Mari. Kisah seorang musafir ingin namanya terukir. Ada ramai yang tergila-gila, setengah mati, tapi masih ada yang cemburu buta, bermerah mata dengan singa tiada gunanya. Terima kasih. Kita sambung kembali bersama dengan dua generasi, seorang otai, seorang lagi Jurebah masa kini bersama dengan saya Muhammad Nur Amin ataupun Abang Nur Amin Moshi ataupun Dianila Dolce ataupun nama penuhnya Diani Shazlina Ahmad Rashdi. Dua-dua penyampai Radio Malaysia Ibu Kota ataupun pada masa kini dipanggil sebagai KLFM. Diani, kita nak sambung sedikit
tadi Abang Nur Amin banyak dah cerita bagaimana nak menjadi seorang juruhebah. Kebanyakan juruhebah sekarang ni ada yang dari sesiapa saja sebenarnya boleh jadi juruhebah. Boleh jadi penyampai radio, pelakon, pelawak, penyanyi. Jadi bagaimana sebenarnya daripada di situ nak menjadi seorang juruhebah radio? Okey, macam bagi saya sekarang kita tahu di radio swasta banyak juruhebahnya dari pelawak, pelakon, mungkin ada penyanyi ataupun sebaliknya. Bagi saya itu bukan satu cabaran. Baik. Tapi dia satu variasi. Sebab macam kita pakai baju lah. Mungkin kita tak nak pakai baju yang sama. Kita nak tukar juga baju yang baru. Macam tu jugalah pendengar. Di mana mereka kadang-kadang mungkin nakkan humor pada waktu pagi lah, contoh kan, mana yang nak drive pergi kerja, dia dah Sebab buat stres segmen pagi kan. sebab buat segmen pagi kan. Kiranya kita macam kita bayangkan orang bawa kereta tengah stres ni, tiba-tiba macam kadang-kadang tu orang nakkan humor, kadang-kadang orang nakkan more music, less talk. Ada setengah tu pun nakkan daripada segi info semasa. Jadi kita boleh tahulah pendengar dekat Malaysia ni pelbagai. Jadi bagi saya tak kiralah sama ada pelawak ke, pelakon ke ataupun sebaliknya, kalau nak jadi seorang penyampai tu tak kisah, tapi dia mestilah berilmu. Mungkin betul tak Abang Nur Amin? Pada betul. pendapat saya lah. Betul lah sangat. Betul. Abang Nur Amin, itu antara salah satu faktor DJ ataupun juruhebah. Di RTM, kita sebenarnya teknologi dah bagus. Teknologi dah ke depan. Lebih baik daripada, mungkin lebih baik daripada swasta. Tetapi bagaimana katanya orang lebih suka mendengar radio swasta ni? Macam mana Abang Nur Amin? Itulah engkau orang. Engkau orang masih lena. Untuk menjadi seorang penyiar radio yang orang suka dengar. Okey. Pertamanya, audience suka dengar benda-benda yang tak pernah kau buat. To audience, to market dia, market audiences. Pendengar suka sesuatu yang kau on the air, on the air, kau buat salah, itu pendengar cukup suka. Sekali-sekali kalau Faiz duty, Baik. buatlah salah, jadi pendengar tu, wih dia buat salah. Itu satu gimmick untuk menarik. Okey. Selain dari itu, ciri-ciri untuk menjadi seorang personality radio yang terkenal. Ada yang orang sangat suka dengar. Nampak ni dah bocor ni. Soalan bocor. Ciri-cirinya kita mesti ada killer. Ciri-ciri killer. Killer tu artinya pembunuh. Macam filem. Wah, itu killer film. Dalam penyiaran radio juga ada killer. Pertamanya, dalam penyampaian kamu harus ada pertamanya drama. Dramatik. Penyampaian kamu harus dramatik. Keduanya, mesti ada kejutan. Mesti ada tarikan dengan kejutan itu. Ketiganya, mesti ada suspense. Suspense. Selepas suspense, kita mesti ada air mata. Yang drama tadilah, mesti ada air mata. Dan yang penghabis sekali, apa yang kau belum pernah keluarkanlah. Kau keluarkanlah. Apa yang tersimpan dalam diri kita. Itu mesti ada. Bakat tersimpan, terpendam lagi. Jadi harus kita bina personality. Sebab sekarang ini is a personality driven radio. Macam radio swasta misalnya, dia ada personality kan. Tapi mereka itu mempunyai jangka hayat. Tidak semuanya engkau akan diterima oleh pendengar sampai bila-bila. Paling lama pun adalah 6 bulan jangka hayatnya. Selepas 6 bulan, kau harus perbarui penyampaian kamu, personality kamu, supaya produk itu masih baru dan masih baru. Maka bolehlah kamu duduk di studio bertahun-tahun lamanya. Baik. Kalau tidak, dalam 6 bulan, dalam setahun, besok pagi kau kena cari kerja luar. Itu cerita dia. Kalau kamu bekerja sebagai di radio swasta, sebab saya memang berada di radio swasta. Saya berada pertamanya set up THR, Time Highway Radio. Kalau Time Highway Radio tak boleh menu-menu. Yang paling penting adalah berapa nak dapat duit hari ini. Kena fikir. Kena fikir duit.
berapa nama market share, advertisement punya share, berapa kita mesti tahu. Kita mesti berapa dalam satu hari, berapa kita boleh ambil duit, dapat duit datang hasil daripada kreativiti kita di udara. Jadi kalau saya tengok seseorang punya itu merudum jatuh penyiapannya, saya akan tukar. Okey. Bukan saya saja. Pengurus program misalnya di stesen-stesen swasta akan melakukan yang sedemikian rupa. Tetapi di RTM ini kita lebih selamat. Kita lebih selamat. Sebab apa? Kita sebab tak payah jangkaian. Kita tak mati-mati. Selagi ada siaran, selagi ada stesen. Kita tak mati-mati. Mana jangan khawatirlah. Tapi kamu harus melakukan, walaupun kamu tak mati-mati dalam penyiaran radio, lakukan sesuatu bagaimana kamu boleh menonjol sebagai seorang personality. Jadi bila nama kamu naik, masa itulah kamu menjadi diburu oleh stesen-stesen radio yang lain. Dia ni dulu kalau sebagai seorang juruhebat susah nak dapat peluang. Macam masa kini ada dapat kursus. Kalau ikut sekarang ni media sosial nombor 1 untuk menyampaikan informasi adalah TikTok. Lebih popular daripada carian di Google ataupun YouTube. Itu penting. Sebab itu penting kan. Seorang penyiar itu penting mempunyai banyak views dalam kau punya itulah media sosial. Betul. Kalau kau hantar posting, kau dapat 10 views, 25 views, tak lama lagi kau akan mati dalam penyiaran radio. Jadi, tapi kalau kau punya posting tiap kali 100, 200, ribu, itu menjamin masa depan kamu. Sebab sebagai seorang pengurus program, kami akan tengok juga kamu punya views berapa kalau kamu hantar, bukan? Nampak? Itu cara dia. Jadi build up your own personality, build up you punya cangkukkan agar pendengar tetap setia kepada kamu. Okey, itu yang kita nak sangkut pautkan dengan rakan-rakan juruhebat kita di RTM ni. Bagaimana sebenarnya rakan-rakan kita Diani sendiri gunakan media sosial dalam masa yang sama nak membantu menaikkan dan menonjolkan diri. Dalam masa yang sama kita betul lah tak boleh kata selevel ataupun lebih baik, tetapi dalam masa yang sama kita boleh dari stakuk ke stakuk menjadi lebih baik daripada yang sebelum gunakan media sosial. Macam saya memang saya keraplah menggunakan media sosial, tapi saya tak ada TikTok. Saya hanya menggunakan Facebook. Kena buat ni. Kena buat ni. Saya menggunakan let's say Facebook misalnya saya selalu, kamu jangan keluar Facebook. Habis keluar kamu pun dengan harapan besar bahawa orang akan like kamu. Paling penting kamu like orang. Itu rahsianya. Betul. Kau bayangkanlah kalau macam aku dalam Facebook, tiba-tiba P. Ramlee like, kau bangga tak? Mau taknya. Macam itulah. Jadi kamu harus like dan like. Dan follow, like orang. Bila dia ni tengok satu kakak ni kata, dia ni KLFM like aku lah. Dia jadi riuh sekampung. Itu guna begitu cara dia. Betul-betul. Itu yang saya gunakan. Seperti macam Abang Nur Amin cakap, saya kerap guna ataupun update di media sosial, Facebook dan juga Instagram. Jadi sebelum saya nak masukkan salah satu posting saya akan like dulu. Saya akan buka di mana kita kan boleh tengok newsfeed mana yang lalu di laman media sosial kita. Saya like dulu. Saya like. Lepas tu baru saya post. Bila saya post, mana yang saya like tadi, dia akan like saya balik. Itu cara macam saya nak naikkanlah, bukanlah kata nak menunjukkan diri, tapi cara saya sebagai seorang penyampai ataupun juruhebah, macam mana kita nak exposekan diri. Sebab saya memang tak ada akaun TikTok. Kena buat. Sebab apa, dalam masa yang sama membantu kita untuk mendapatkan informasi dalam masa yang sama, dapat komen daripada orang ramai bagaimana kita nak membantu menaikkan diri kita menjadi lebih baik. Abang Nur Amin, semua dah ada zaman sekarang ni, teknologi dah bagus, maklumat di ujung jari, dah tahu macam mana nak search di YouTube nak jadi seorang penyampai, jadi seorang juruhebah. Apa lagi yang perlu untuk menjadi sebagai seorang juruhebah? Apa kalau kita mempromosi sesuatu siaran radio, nama stesen itu harus penting ke udara dulu.
Jangan nama kau dulu. Kan? Balik-balik dia ni, saya dia ni KL FM tak ada. Kan? Saya dia ni dari KL FM. Macam tu. So jadi dia sama-sama naik, kita sama-sama berganding bau lah, kan? Itu penting. Views ni penting. Siapa bak kata dulu ada cerita-cerita orang, siapa nak pinang anak saya, anak dara saya, betul? Saya nak tanya berapa views dia ada kat kalau sikit views, sorry lah, aku tak nak ambil lah. Zaman sekarang View tinggi. dah kena tengok lah zaman sekarang. Itu dia. Nak diketengahkan sebagai pelapis juruhebat radio pada masa hadapan, apa yang dia ni boleh bantu kepada rakan-rakan kita kat luar sana, penonton-penonton? Bila kita minat, kita akan ada rasa nak belajar. Okey. Bila kita ada rasa nak belajar itulah, di situlah kita akan belajar tentang isu semasa. Kita kena alert semua keadaan semasa yang berlaku, dan kalau daripada kita belajar itulah kita akan jadi seorang yang kreatif. Abang Nur Amin, mungkin boleh sebagai yang terakhir, kita nak dengar macam mana waktu abang jadi juruhebat dulu, gaya penyampaian abang Nur Amin. Itu cara dulu-dululah kan. Dia tak macam kau. Kan? Dulu macam kita waktu sekarang pukul 7.13 pagi, apa khabar? Saya Nur Amin Moshi dari RMIK. Ya, jemput dengar pelan-pelan, dengar. Dia harus membisik. Jadi antara kita dengan pendengar harus rapat. Dia harus rapat. Dia boleh dengar, ya apa khabar, dah makan. Kita menggunakan voice tu. Tapi sekarang tidak. Sekarang pukul 7.13 pagi. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Yang ni kita dengar yang ni. Segmen pagi macam dia ni. Okey, kalau macam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan KL FM 97.2. Terima kasih kerana menjadikan kami pilihan nombor 1 anda. Pastikan terus melekat bersama dengan kami sehingga jam 10 pagi nanti dalam Rentak Pagi KL. Walaupun kau buat macam itu bagus. Dia very lively. Tetapi bila kau memberi salam, jangan kau cepat-cepat. Aku selalu bagi training khusus. Kan? Bila kau nak bagi salam, kau kena perlahan. Sebab itulah yang akan memikat pendengar itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya dia ni. Nampak masuk je semua tu. Itu cerita dia. Okey, esok konti saya buat macam tu. Itu dia penonton kita bersama dengan dua generasi berbeza, Abang Muhammad Nur Amin dan juga Diani Syazlina Marashdi, dua-dua dari KL FM dan juga Radio Malaysia. Aku selalu dengar kau. Okey. Terima kasih Abang Nur Amin. Sebagai penutupnya, terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Selamat Hari Radio Sedunia 2022. Kerana tanpa radio sudah semestinya tidak mewarnai hidup kita, radio ni bersama-sama dengan kita setiap hari. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan waktu yang sama, hari yang sama, dalam Bual Konti. Bukan sembang biasa, menjentik masyarakat. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kita guna terus.